Baiklah Auda, sekarang kita akan mengikuti dalam segmen Bisai Tahtu di mana kita bicara mengenai dengan I'm Tired. Jadi Alhamdulillah Muammar, ya, kita pada pagi ini Alhamdulillah seperti biasa kalau dalam segmen Bisai Tahtu tidak asing lagi kita membawakan tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia Tuan Rusli bin Bujang, itu konselor profesional. Ya, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, Muammar. Baik, Tuan, untuk segmen Bisai Tahtu untuk hari ini, I'm tired. Kalau dahulunya banyak perkataan-perkataan yang jarang kita dengarkan, suatu perkataan, jangan sebut macam tu, tabulah kali, macam tu, dia dapat disabut. Tapi sekarang ini sering kali dengarkan perkataan-perkataan yang janggal-janggal tapi sudah menjadi kebiasaan. Sebagai contoh, I'm tired ni ataupun ngalih. Hingga kan ada lagi lagu kita ni, aku lelah katanya macam itulah. Ada. Jadi ia bukan lagi satu kejanggalan untuk kita ni mendengarkan perkataan-perkataan tersebut. Sebagai mukadimahnya, kita terus serahkan bersama dengan Tuan. Okey, terima kasih Muammar dan Intan Julah. Muammar lama tadi dah jumpa dalam sekuannya. So, Alhamdulillah dapat berjumpa pada hari yang istimewa lagi. Hari ini sebenarnya 10 Oktober ini adalah hari memperingati kesihatan mental sedunia sebenarnya. Dan ini adalah kali ke-75 tahun, kali ke-75 lah. Artinya sudah 75 tahun kesihatan mental ini disambutlah di seluruh dunia. Dimulakan oleh Persatuan yang Federasi Kesihatan Mental lah di London dulu tahun 75 tahun yang lalu. Jadi tajuk kali betul lah Muammar Teknologi, saya akan bawakan tajuk yang memberikan satu jargon barulah kepada pendengar kita ni lah, belajar untuk memahami istilah-istilah yang ada pada hari ini. So, istilah itu walaupun kali agak janggal bagi kita ni yang sudah mungkin berumur apa ni, tapi sebenarnya kebanyakan istilah-istilah yang saya gunakan itu adalah istilah yang sering digunakan oleh generasi baru kita ni. Tapi hari ini tajuk saya ni saya maintain, saya kekalkan dalam bahasa Inggeris, I'm tired. Atau kalau dalam bahasa Melayu itu saya letih, ngalih. Kalau orang Brunei lah. Sebenarnya sengaja saya kekalkan tajuk itu I'm tired ini sebabnya ia adalah satu analisis oleh Google Trend hujung bulan 9 minggu lepas lah. Google Trend ini dibuat oleh Vice nama yang mempublish laporan itu yang melihat menganalisis satu trend perkataan-perkataan yang digunakan di internet sejak 2004 yang dicari apa saja yang akan dicari ni. So berubah-ubahlah. Masa zaman dulu orang sibuk-sibuk apa ni foreign exchange apa ni atau yang anunya. Dan tahun ini somehow Google Trend itu mendapati perkataan ini yang paling banyak di Google di seluruh dunia. I'm tired. Tapi yang mengejutkan itu ia ada 5 negara dan paling top itu South Africa, dan termasuk dalam 5 negara ni termasuk Brunei. Itu yang menurut saya ni ada dibuat laporan dalam Dunia Bulletin lah bulan minggu lepas lah. Dalam akhbar tempatan kita ni melaporkan artinya apa namanya tu 5 negara itu termasuk masa yang lain itu Filipina, Jamaica. Ini pun bagi herannya itu dengan negara yang lain. Tapi kalau macam United States salah satunya, tapi itu tidak bagi heran. Tapi kenapa Brunei ini? Tapi sudah sebenarnya belum masih boleh pulang, masih boleh kita dipertikaikan laporan itu apa juga fakta analisis kan mengkaji apa perkataan. Banyaklah digunakannya di internet itu platform yang dimiliki social media apa dan sebagainya. Cuma lah tu macam pada saya walaupun perkara ini masih kita ni boleh pertikaikan, masih persoalkan kesahihannya apa. Cuma kali sebagai ahli sains sosial itu kita ini mengambil iktibar saja. Sebabnya banyak faktor-faktor lah kenapa kali Brunei itu termasuk dalam itu. Salah satunya tu kita ni antara yang tertinggi kan akses kita ni dalam internet, penggunaan internet, social media pada. So dah heran lah yang menggunakan kita ni itu walaupun jumlah penduduk kita ni kecil, tapi akses kita ni itu cukup tinggi. Dan mungkin juga perkembangan semasa yang ada di Brunei inilah. Jadi itulah yang ingin saya lihat pada pagi ini. Macam kalau tak ambil kalau tak ada benarnya lah misalnya I'm tired tentunya besar kemungkinan itu adalah generasi muda pulang sebab yang banyak menggunakan itu adalah generasi
X, Y, and Z ya dalam anulah. Artinya durang itulah yang banyak. Saya pun secara pribadi melalui syarikat saya tu ada sejak 2 tahun dia sudah saya ada menjalankan kajian tentang tekanan di negara Brunei Darussalam. Dan sama juga saya mendapati yang peringkat umur 18 ke 35 ni yang paling tinggi stres level durang itu berbanding dengan orang yang berumur lepas 35 menurun sedikit, anak-anak itu dua sedikit. Tapi yang paling tinggi itu adalah berumur antara 18 ke 35. So, ini yang aktif. Mungkin ada sedikit pengungsian daripada Tuan Sri. Apakah antara sebab-sebab faktor-faktor kebanyakan mereka ini mempunyai stres dalam lingkungan umur tersebut? Okey, itulah sebabnya saya tadi ni durang ni yang pengguna yang paling besar dan menggunakan kita ni punya social media dan internet apa ni lah durangan ini. Dan tim punca yang besarnya itu tentu perubahan cara hidup itu yang saya perhatikan lah. Cara hidup itu maksudnya macam tadi dia Google Trend analisis oleh Google Trend sebenarnya salah satu rumusan besarnya itu katanya adalah kita ini memerlukan masa rehat yang berkualiti dan rehat yang dimasukkannya itu tertumpu pada tidur. So tidur ini saja, lihat saya di rumah katanya, terlihat ke mana, nanti hampir setiap rumah barangkali yang kalau sudah ada kemudahan internet apa ni. Kalau ya 10 orang, 7 orang dalam rumah itu, mungkin ada seorang atau 2 orang tu yang tidurnya berubah chronotype, jam tidurnya itu berubah. Yang apa ni indung bapaknya yang ni tidur sudah awal, tapi anak-anak yang umuran ini tadi tidur masih lagi tu. Ada yang boleh main sampai kalau tengah malam masih gitu, ada yang main sampai pukul 2, pukul 3 sampai pukul 4. Tidurnya ya siang. Betul siang. Siang itu tidur. Jadi perkataan orang-orang dulu kata ni tu tuan biasanya apa ni kanak-kanak zaman tu ataupun remaja-remaja ni kelawar. Kelawar siang tidurnya, malamnya bangunnya berapa lagi koninya. Cuma itulah yang sering kita dengar. Dan sebenarnya itu adalah satu tabiat yang nasihat Allah SWT jangka masa yang panjang. Banyak kajian-kajian mendapati. Salah satunya tu kalau tidur katanya tu anda terjaga dengan baik ia boleh menggunakan keupayaan kita ini untuk belajar sebanyak 40%. 40%. Ada tu kajian secara klinikal terkawal dalam ada eksperimennya lah. Orang dikurung, orang yang cukup tidurnya, orang yang tidak cukup tidur, ternyata bila suruh membacakan dan suruh mengingati apa yang dibaca tu ternyata 40% menurun keupayaannya untuk belajar itu jauh tu untuk jangka masa panjang lah. Cuma itu kita ni sebagai orang Islam apa ni jumlah tidur itu kira lah walaupun kebanyakannya mengetahui tidur itu secara umum 8 jam tapi itu untuk memudahkan secara umum orang ramai memahami itu 8 jam tapi sebenarnya bergantung kepada kualiti tidur kita itu kadang sampai 6 jam pun memadai dan ada power nap lagi tengah hari tapi bila apa yang di Google ada tadi ni ya trend ni sebenarnya ia memberitahu ada 2 hal yang besar yang menjejaskan kerana menjawab soalan Muhammad tadi tu. Yang pertama tu tentang keadaan yang uncertainties apa namanya tu yang ketidaktentuan kehidupan kita ni harian ni. Macam kalau dalam konteks Brunei kali anak-anak ni dorang ni memang dia masuk universiti belajar apa tapi itu tu salah satu ketidaktentuannya itu anda tahu ada kerja ataupun tidak. Jadi mindset perlu diubah tu. Artinya perlu tak kita mengubah mindset itu belajar tinggi-tinggi itu bukan untuk dapat kerja tapi untuk meningkatkan pengetahuan, kualiti hidup dan sebagainya. Dan kedua tu disebabkan oleh banyaknya berita-berita negatif yang beredar yang menjadi sambak menemari kita ni baca banyak negatif. 80% kebanyakannya negatif. So ini dua ni menyebabkan faktor besarnya kita ni orang tadi penyebab seseorang itu hingga boleh mengatakan I'm tired atau tuan. Jadi mungkin ada tips daripada tuan sendiri untuk kita ni mengelakkan ni tuan ataupun kita ni dapat memahami keadaan sekeliling ini. Pak maklum sajalah kalau dilihat perumuran 18 tahun ini biasanya adalah bagi mereka yang baru bertukar daripada zaman persekolahan ke zaman pekerjaan. Jadi mungkin juga dapat tuan sendiri kongsikan. Okey, ada 4 salah. Pertama, tidur. Tidur dia dapatkan tidur yang mencukupi. Sleep in tidur yang mencukupi itu pentinglah untuk kesihatan mental kita itu. Yang keduanya tu dapatkan diet yang sehat. Okey.
permakanan yang baik untuk kesihatan mental kita ini, dan ketiga itu untuk exercise secara apa namanya ni regular, exercise, dan keempat itu untuk mengurus tekanan. So empat tadi lah. Kalau sudah kita dapat menangani keempat tadi, insyaallah ya. Misalnya itu jaga tidur, artinya kemudian makan makanan yang baik, selalu bereksersis secara regular, dan urus stres itu dengan baik. Okay? So empat inilah artinya ringkasnya perlu kita ni pada penjagaan kendiri, self care. Artinya kita ni perlu secara sadar, perlu kita ni mengusahakan kehidupan kita itu sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, tahun itu kita ni sudah mengatur macam mana untuk kita ni menjaga diri kita ni itu sendiri. Tapi itu secara kalau juga rumusannya akhir sekali ada kalau satu itu tadi perlu mengembalikan semula cara hidup kita ni yang terapeutik itu, cara hidup yang terapeutik itu dengan tidur, dengan pergaulan macam ni. So kita ni perlu mengimbang ni, terus sekali tadi ni ada kaitan secara langsung dengan penggunaan teknologi kita ni. Kita ni dapat mengawal, mengendalikan penggunaan teknologi itu dengan baik, dan ini adalah kesan sampingan daripada penggunaan teknologi yang tidak terkawal, terutama sekali di kalangan anak-anak itu. So sematulah. Ya. Jadi tuan ya, kita menerangkannya mengenai dengan memang ya, kalau mengenai dengan amtai ataupun saya letih ini, memang setiap manusia mempunyai perasaan sedemikian. Jadi bagaimana untuk kita ni menghadapi keletihan ataupun kedesuan dengan cara yang sihat ni tuan? Alright. Yang itulah macam balik semula kepada anu tadi ni, macam kita ni perlu memahami sebenarnya apa punca sebenar, punca sebenar kelesuan, keletihanannya. Adakah disebabkan oleh secara medikal lah, adakah disebabkan oleh isu-isu psikologikal, adakah disebabkan oleh isu-isu berkaitan dengan fizikal. Kalau berkaitan dengan fizikal penyakit apa misalnya, perlulah dapatkan rawatan sepatutnya lah, jumpa doktor. Tapi kalau yang berkaitan dengan psikologikal itu, dan tadi perlu kalau berkaitan dengan psikologikal ini, contoh mungkin dia mengalami kemurungan, kemurungan sehingga depression mengalami kemurungan, ataupun pernah mengalami trauma, trauma ni macam ketungkalan, kekejutan, tapi dah dirawat. Uri itu anxiety. Okay, uri yang kata anxiety tu. Okay, tu bagi penatu 10 biji dimakannya balik-balik nama baik tu. Pasal dia bukan berkaitan dengan fizikal tu, yang dengan mental dan emosi. So artinya itu tu yang paling penting kita ni mengenal pasti sebenarnya apa punca ia mencapai tu. Ia merasa letih, lelah apa ni. Itu tu kalau sudah kita tahu apa puncanya tu, dan insyaallah kita dapat mengadakan intervensi apa bentuk rawatan yang bersesuaian. Okay, sebetulnya itu tu kenal pasti apa puncanya. Adakah kalau fizikal jumpa doktor, kalau psikologikal jumpa kaunselor, psikologis, profesional kesihatan mental. Baik tuan, bagaimana pula jika kalau di konteks di negara Brunei Darussalam telah pun dikongsikan tadi antara 5 teratas yang membuat carian I'm Tired ini. Bagi negara Brunei Darussalam sendiri, apakah yang menjadi penghalang ataupun cabaran bagi orang-orang ini untuk mendapatkan khidmat profesional yang dikongsikan tadi tuan? Okey, masih. Tadi kalau berkata tentang cabaran, halangan untuk orang ramai petani mendapatkan khidmat profesional ni, bukan hanya di Brunei di mana-mana. Pertama sekali itu tentang stigma. Stigma yang melihat negatif bahawa mendapatkan khidmat profesional ni mendapatkan khidmat kaunseling itu dipandang secara negatif. So ini yang menjadi penghalang utama lah. Yang di Brunei tapi di mana stigma negatif. Maksudnya tu kalau kalau saya mendapat khidmat kaunseling. Jadi saya kena sabimak aku ni kena lihat bermasalah ni ndak kuat ni masalah remeh macam tu punya jumpa ni. So lemahnya. Padahal sebenarnya indah. Kalau orangnya tu ada courage, ada keberanian untuk membawakan isunya tu sebenarnya ada satu keberanian yang tersendiri tu. Sebabnya isu yang berkaitan kesihatan mental ni sama macam penyakit fizikal, dia perlu mendapatkan pendekatan rawatan yang baik sebagaimana penyakit mental yang biasa itulah. Itu yang pertama lah. Jadi kalau sudah ada stigma tu, artinya ia indahkan dapatan itu, indah ia mau merawat diri sendirinya. Depression itu saya tadi kemurungan itu. Macam mana paling mudah depression antara gejalanya lah. Ia sedih tapi indah akan disedihkannya. Itu yang bahaya. Kalau orang ada kematian misalnya, wajar dia bersedih. Kehilangan pekerjaan, wajar bersedih. Kekasih apa hilangan tu, wajar. Tapi ini ia sedih tapi dia ada disedihkannya tanpa sebab. So artinya tu antara tanda. Tapi itu tu oleh kerana stigma, kalau aku jumpa profesional kesihatan mental ni, kaunselor, psikologis,
ni kalang Langsung malukihnya gilanya. kena gilalnya kan itu saya stigma macam tu tapi tentu ini itu sebenarnya sudah masanya kita ni bahwa kesihatan mental itu sangat penting lah untuk kita diberikan perhatian so jangan dibuang stigma itulah kemudian yang keduanya tu awareness kesedaran. Tadi perlu artinya pada masa kita ni perlu merasakan. Alhamdulillah juga sejak Covid kesedaran orang ramai kita ni tentang kesihatan mental dan semakin jauh meningkat. Itu satu hal yang cukup baiklah. Okay. Dan yang ketiganya itu mungkin juga disebabkan ada kajian yang saya buat saya tekanan di Brunei atau salah satu aduan-aduan yang saya terima itu tu kos untuk mendapatkan khidmat profesional ini sangat mahal di Brunei. Tapi maksud itu kesihatan yang private tu ada beberapa syarikat di Brunei ini yang memberikan khidmat kaunseling, khidmat psikologi secara persendirian. Kalau government itu mungkin disebabkan banyak kan orang mendapat rawatan sehingga jangka masanya tengah itu agak lama. Okay. Jadi tak mungkin salah satunya juga kalau di luar di negara lain ada yang boleh mengklaim melalui insurans ini mungkin boleh bantulah pasal kos satu. Kemudian juga kesediaan orang yang profesional ini tadi untuk memberikan tadi mempunyai bilangan yang agak terhad. Kalau ikut catatan saya katanya ada 33 agensi di Brunei ini yang agensi jabatan yang berikan khidmat kaunseling atau yang berkaitan khidmat kaunseling. Dan dalam jumlah itu mungkin dalam 150 ke 300 contoh yang ada kelulusan profesional ni. Kalau dilihat kepada total population kita ni 500 ribu lah untuk mudahkan pengiraan dia. Sebenarnya tu jumlah yang tu kalau ikut ratio kadar penduduk kita ni masih jauh kekurangan itulah. Itulah antara beberapa cabaran lah. Baik, memang sebetulnya Intan bila kita menyentuh tentang segmen Bisai Tattoo memang Intan akan pernah rasanya mencukupi masa berkenaan kerana perbincangan tersebut memang meluas dan ia berkaitan dengan kehidupan seharian kita ni. Jadi pasti penonton-penonton kita ni tuan ada sahaja kan ditanyakan ni sebenarnya. Kalau tak dibukakan ruangan komen pasti banyak ni komen yang bertanya ni sebenarnya berkaitan dengan kehidupan seharian kita ni. Malah kita ni sendiri juga pernah memang pasti saya percaya pernah akan bercakap ngalihku letihku ada tu dalam kehidupan kita ni sendiri. Tapi ya berhubunglah ataupun berlainan sedikit tujuan berkenaan. Jadi Intan akhirnya ni artinya dalam kurang lebih 1 minit ini mungkin boleh dirumuskan mengenai dengan tajuk kita tadi. Secara ringkas saja artinya kajian itu tadi memberikan satu gambaran bahawa kita ni sekarang ini memerlukan benar-benar generasi baru di khususnya termasuk kita ataupun kita kalau memberikan pemodulian yang sewajarnya supaya anak-anak kita ni sendiri mendapatkan kerehatan yang cukup, kualiti tidur yang sebaiknya itulah. Dan dalam masa yang sama kita ni perlu mengenal pasti apa punca sebenar. Antaranya itu adalah pengangguran kali di Brunei ini dan sebagainya lah. Sebab itu isu itu kita ni pasti. Bila kita ni mengenal pasti, insya-Allah kita dapat membuat langkah-langkah intervensi yang bersesuai insya-Allah. Ya, alhamdulillah yang penting adalah untuk kita ni mencari punca daripada mengapa kita ni letih dan juga sebagainya. Apapun terima kasih kepada Tuan Rusli bin Bujang iaitu konsultan profesional telah pun berkongsi mengenai dengan tajuk iaitu I'm Tired Jadi alhamdulillah. Apapun terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.